Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qallahu ta'ala wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Bumi Palestin merupakan bumi rebutan tiga agama, iaitu agama Yahudi dan Nasrani dan Islam. Dan kejatuhannya bumi Palestin kepada tangan orang kafir atau Inggeris membuatkan orang-orang Islam yang berada di Palestin atau semua seluruh dunia Islam menjadi huru-hara atau sikapnya panggil tak masih jadi tenang dan tak seperti biasa. Nah, maka Allah Ta'ala rakyat dalam Quran kata sesungguhnya Allah Ta'ala menentukan sedia kala lagi dalam Lauh Mahfuz bahawa atau kitab Taurat mereka kaum Yahudi akan buat fasid atas muka bumi itu 2 kali. Kata setengahnya 2 kali zaman Sulaiman memerintah, pas pada Sulaiman itu memerintah dan lalu anak cucu, maka dibuat kezaliman anak cucu mereka sampai panggil ambil alih sebab zalim dia oleh Bukhtanasar. Bukhtanasar. Maka akhirnya kalah, katanya setengah zaman Nabi SAW, semua Yahudi berada di Madinah, dia telah tahu bahawa kitab-kitab yang sebut dalam Taurat mereka Muhammad sifat seperti itu ini, lalu mereka tidak mempercayai. Bukan sekadar tidak mempercayai, bahkan mereka adalah buat panggil rancangan jahat terhadap Nabi SAW dengan makaru wa makarallah, iaitu pada pengat Ahzab kita nyata. Orang Yahudi mempunyai yang besar atau perangai yang penting dalam nak menghancurkan panggil kerajaan Nabi SAW berada di Madinah. Dia haru, dia putar balik orang berada di Mekah dan putar balik kawasan orang Arabi, semua pakat meripun di Ahzab belakang. Itu semua rancangan daripada orang main dalam ialah Yahudi. Sebab itu la tufsidunna fil zaman Nabi, dia telah ifsad atas muka bumi. Dia tahu benar kebenaran tapi dia ifsad dengan mutablik, dengan berada rancangan-rancangan sehingga perkara itu dikalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi kalau kita tengok di sini kata Yahudi, lepas pada tu Nabi balik. Mereka kata, "Hai Muhammad, jangan kamu letak lagi akan pedai kamu. Kamu kena pergi serang orang Yahudi yang panggil mengadakan rancangan jahat itu, nak hancurkan kerajaan Nabi SAW, dengan kamu pergi di panggil Bani Quraizah. La yusalliyanna ahadukum illa fi Quraizah. Yang kamu semaya, mereka kamu pergi pada Bani Quraizah selalu. Sahabat tengah jalan, semua semaya tak semaya dalam riwayat-riwayat. Ada riwayat pertikaian di kalangan sahabat tentang semaya. Tapi riwayat sini kata apabila berlakunya perkara itu orang Yahudi jadi dihalau sebab mereka itu panggil kaca dan mereka itu karut bersama dengan para anbiya mereka. Bukan zaman Nabi, bahkan karut zaman Nabi Zakaria, Yahya karut bunuh mereka itu para rasul mereka. Jadi di sinilah orang Yahudi itu lepas satu peringkat berasa peringkat hingga sampai dia tu berkecai berai di atas dunia. Ambil pada kuat daripada Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan hingga sampai Khaybar dihalau. Tak ada boleh duduk di kawasan tersebut hingga sampai tak kata lagi di mana mereka. Dan akhir-akhir jadi rebutan juga. Tapi orang Nasrani 200 tahun berlaku perang panggil Salibiyah. Jadi ketuai oleh Salahuddin Ayyubi dapat ke mana? 200 tahun perjuangkan untuk nak mengembalikan panggil kata Baitul Muqaddis. 200 tahun panggil perjuangan Salibiyah. Tapi akhirnya menangi. Jadi atau orang Yahudi sepah tak ada negeri-negeri kecuali pada satu ketika saja kalau tengok berkata kerajaan Utsmaniyah naik. Kita tahu sejarah Islam ni daripada Umayyah dan Abbasiyah dan Fatimiyah dan kerajaan Utsmaniyah. Kerajaan Utsmaniyah itu ialah boleh menakluki semua negeri Islam, sama ada Sulawesi Maghribi atau Sulawesi Cina, dekat semuanya boleh menakluki. Sampai Eropah pun di bawah kawasan perintah orang Utsmaniyah. Jadi zaman itulah pernah diminta oleh Herzl kalau tak silap, minta kata akan minta kepada kerajaan Utsmaniyah supaya beri kepada mereka watan tetap bagi Yahudi di Palestin. Maka jawapan alhamdulillah, aku tak akan beri anak Allah untuk nenek moyang kami hasil perkara ini dengan tumpah darah, maka kami tak akan beri juga dengan cara percuma. Lalu rintangan semacam itu panggil telah buat rancangan yang sempit, yang sembunyi
Nah, dia akadkan satu jemaah nama Ittihad wat Turaqi. Nah, Ittihad tu yang diketuai oleh Mustafa Al-Kamal Atuk, katanya setengah daripada Yahudi daripada Salani. Nah, apabila dia naik kebetulan berlaku Perang Dunia kali yang kedua. Nah, berlaku apa kena yang pertama. Nah, berlaku yang pertama itulah peluang bagi dia. Pemolek seorang raja yang bersama-sama itu, nah nama bekas raja di Saga Bendo. Salah panggil Syarif Hussein yang berada di Mekah. Tok nenek moyang daripada Tuhan Nabi yang ke-11 katanya. Nah, daripada Syarif Hussein inilah dia orang beri jadi Gamdo, tapi dia berpakat bersama dengan ketua bahagian kumpulan sekutu termasuk Inggeris, termasuk Itali, termasuk Fransa dan Rusia pada masa itu. Nah, buat serengi tak tahu. Tapi Syarif Hussein tidak masuk belah balik Turki dah, kerana dia mengagakkan bahawa dia akan istiqlal merdeka. Lepas pada Turki akan menetah diri, akan tabah dia sebagai khalifah untuk mereka. Tapi dalam rancangan tersebut itu pakatan jahat daripada panggil setara sekutu tidak. Sebagaimana berlaku pada Ittifaq Skobeko. Kita mengaji Skobeko dan Ittifaq Wa'du Balfour. Nah, panggil jelas. Kalau kita mengaji situ kata, Syarif Hussein kena tertipu. Jadi janji kata nak ui kawasan Arab semua kepada dia dan dia nak tabah dia sebagai khalifah. Akhirnya iaitu apabila jadi perang itu kalahnya Utsmaniyah, maka diberikan satu panggil gelintir sahaja kepada Syarif Hussein, dan bumi Palestin itu ialah diberi di bawah intidak, di bawah jaga oleh Inggeris. Maka waktu itulah Inggeris berpeluang kepada Yahudi untuk hijrah. Mari masuk masa-masa situ, Watanul Qaumi Yahudi mula. Lebih kurang pada tahun 1914 itulah, atau 1916. Beripunya orang Yahudi. Itulah awal-awalnya, lepas pada kalah mereka itu bercerai-berai, akhirnya orang Yahudi mari beripun. Pada tahun 1914 atau 1916, ketika berlaku keluar kepada orang Yahudi dan dijaga oleh panggil Inggeris pada masa itu. Mari hijrah-hijrah. Akhirnya berkata dia nak wi pada Yahudi, sikit saja wi pada Palestin. Situlah mulanya orang Yahudi berkuat kuasa di Palestin, tak ada susu. Dan Syarif Hussein tertipu. Tertipu. Tu ayat kata lagu mana orang yang kafir walaupun dia janji, maka kita tidak boleh memberi kepercayaan pada mereka. Sedangkan dia orang yang panggil cucu Nabi lah. Tapi anak cucu Nabi kalau tengok sejarah, maka dia tak turut akan jejak langkah yang dia ajar oleh Quran dan oleh Nabi SAW. Dia berani. Tapi akhirnya kesal. Sebab tu keceklah sejarah mana-mana ialah khiyanatul kubra di atas umat Islam pada akhir-akhir abad yang ke-20 ini, ialah termasuknya seorang yang bernama Syarif Hussein. Sebab tu duka cita lah. Kita di atas apa yang berlaku dengan orang Islam. Sejak situlah mana mula orang khalifah pun tak ada, itulah jadi pun tak ada khalifah apa terjadi di atas bukan ini. Itulah panggil lebih kurang mengenai sejarah yang rekas dalam Yahudi boleh pelik bumi Palestin kepada mereka. Sampai pada hari ini tidak berhenti-henti pertarungan antara orang Palestin dan umat Islam dan Yahudi semuanya. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.